Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Junior Muhammad Syaril bin Jurusin, pemegang Mathematics I1920398. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan terapi transaksional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hazim bin Hazli. Nama metrik saya I19304-320. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Fahmi bin Osman. Nombor metrik I1920399. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Syamil bin Sri. Saya merupakan pelajar semester 2 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling Universiti Sultan Azlan Shah. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan terapi transaksional, iaitu latar belakang terapi transaksional ni adalah terapi transaksional diperkenalkan oleh Eric Bernie pada tahun 1961, di mana Bernie telah menciptakan teori baru kerana kecewa dengan pelaksanaan psikoanalisis yang memerlukan waktu yang lama sampai bertahun-tahun dalam menganalisis pesakit. Pendekatan psikoterapi dalam konseling yang menggunakan hubungan interaksi antara individu dengan satu dengan yang lain individu dengan mengaplikasikan secara verbal dan komunikasi secara verbal dan komunikasi non-verbal. Seterusnya adalah berkaitan dengan konselor boleh melihat secara keseluruhan hubungan interaksi dan komunikasi antara semua klien dengan menggunakan terapi transaksional. Terapi seksional dalam psikoterapi yang diterbitkan pada tahun 1961, namun Eric Bernie melakukan percubaan hampir 15 tahun untuk mencipta terapi tersebut. Terapi ini dapat digunakan dengan baik melalui sesi konseling individu ataupun kelompok. Terapi ini boleh digunakan dengan pelbagai jenis sesi konseling, sesi individu ataupun kelompok. Namun sesi terapi ini lebih kepada sesi kelompok kerana klien boleh melihat secara terus dalam kelompok yang besar keadaan klien. Pada tahun 1966, Bernie telah mendapatkan Principle of Group Treatment. Pada tahun sebelumnya adalah 1966, beliau mula menulis tentang Games People Pay, dan Bernie telah meninggal dunia pada tahun 1970. Pandangan sifat semula jadi manusia adalah terapi transaksional ni dapat mengukur keupayaan untuk tidak dikawal oleh pelaziman. Yang kedua adalah pandangan sifat semula jadi manusia, TA, melihat manusia dalam rangka secara kognitif, emosi dan tingkah laku. Yang ketiga adalah keupayaan untuk memahami keputusan-keputusan yang mereka buat pada masa lalu, di mana pandangan manusia terapi transaksional ini boleh diukur menggunakan keputusan yang lalu, iaitu keputusan manusia yang dibuat untuk diambil sebagai contoh keupayaan dalam memahami mengapa mereka menggunakan keputusan tersebut pada ketika itu. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep asas bagi teori analisis transaksional, teknik-teknik terapi transaksional dan juga peranan konselor dalam teori transaksional. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Sir Azman kerana memberi kami tugasan ini.
Kerana tugas saya ini dapat membantu kami sebagai bakal kaunselor untuk memahami lagi teori-teori analisis transaksional ni. Okay, let's go. Ayo kita mulakan. Okay, bagi konsep asas teori analisis transaksional. Teori analisis transaksional mempunyai anggapan bahawa tingkah laku komunikasi seseorang dipengaruhi oleh keadaan egostat yang dipilihnya. Hal ini kerana setiap tindakan komunikasi dilihat sebagai transaksi di mana keadaan ego terlibat dan sebagai hasil pengalaman dari zaman kanak-kanak. Setiap orang cenderung untuk memilih salah satu daripada 4 kemungkinan posisi kehidupan. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan awal oleh klien dan menekankan keupayaan klien untuk membuat keputusan baru, menekankan aspek kognitif, personal dan tingkah laku kepribadian dan berorientasi pada peningkatan kesedaran sehingga klien dapat membuat keputusan baru dan mengubah arah hidupnya. Okey, pada hari ini saya nak membentangkan tentang matlamat terapi transaksional. Okey, matlamat yang pertama, matlamat terapi ini adalah untuk memberi kesedaran dan celik akal kepada klien tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, untuk memahami klien bahawa segala keputusan yang dilakukan dahulu boleh diubah sekarang. Okey, yang ketiga, membimbing klien untuk menggantikan skrip hidup yang baru. Maksudnya di sini kaunselor membantu klien menggantikan skrip hidup yang daripada kisah pengalaman hidup yang lama kepada adapt dengan pengalaman hidup yang baru. Okey, yang keempat, membantu klien agar terlepas dari kongkongan skrip hidupnya. Yang kelima, untuk membantu klien lebih mengenali dirinya sendiri. Dan yang terakhir dalam matlamat terapi ini ialah membantu klien untuk membentuk tingkah laku yang baru. Okey, bagi teknik-teknik terapi transaksional pula, banyak teknik kaunseling analisis transaksional yang menggunakan teknik pendekatan Gestalt. Antaranya ialah kaedah didaktik atau ni dalam dia punya ringkasan, oleh kerana analisis transaksional menekankan domain kognitif, prosedur pengajaran dan pembelajaran membentuk asas teori ini. Okey, seterusnya ialah kerusi kosong. Teknik ini adalah penerapan teori Gestalt. Teknik ini biasanya digunakan untuk analisis struktur McNeil tahun 1976 yang menjelaskan bahawa teknik dua kerusi kosong ini adalah cara yang berkesan untuk membantu para klien menangani konflik masa lalu dengan ibu bapa atau orang lain pada masa kanak-kanak. Tujuan teknik ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai. Okey, seterusnya ialah main peranan. Main peranan biasanya digunakan dalam kaunseling kelompok di mana orang lain terlibat. Ahli kumpulan lain boleh bertindak sebagai egostat yang mempunyai masalah dengan klien. Dalam aktiviti ini, klien berlatih dengan ahli kumpulan untuk berkelakuan sesuai dengan apa yang akan diuji di dunia nyata. Lagi pemodelan keluarga. Pemodelan keluarga adalah teori untuk melakukan analisis struktur yang umumnya berguna untuk berurusan dengan ibu bapa yang tetap, orang dewasa yang berterusan atau anak yang berterusan. Okey, yang terakhir adalah analisis ritual dan waktu lapang. Analisis transaksi termasuk di dalamnya adalah identifikasi ritual dan mengisi waktu lapang yang digunakan dalam struktur masa. Okey, yang terakhir adalah peranan kaunselor teori transaksional. Bagi peranan kaunselor teori transaksional, peranan kaunselor hendaklah relevan dengan matlamat yang hendak dicapai. Jadi, dalam terapi ini, kaunselor mempunyai beberapa peranan untuk menjayakan sesi kaunseling dan seterusnya membantu klien membebaskan diri pada permasalahan yang sedang dihadapi. Antaranya ialah kaunselor perlu menyedari bahawa dia seorang model, guru, jurulatih atau pepakai yang menganalisa perlakuan kliennya.
Seterusnya ialah kaunselor perlu berusaha untuk menunjukkan kepada klien bahawa ia mempunyai kedudukan atau taraf yang sama dengan klien, walaupun seorang kaunselor itu mempunyai kepakaran dan pengalaman yang lebih. Yang terakhir ialah kaunselor perlu mengajar dan menunjukkan kepada klien bagaimana dia boleh mengubah skrip hidupnya dan menggantikannya dengan yang baru. Yang lagi ialah kaunselor perlu menunjukkan kepada kliennya bahawa dia memang mempunyai keupayaan dan kuasa untuk membuat keputusan-keputusan yang baru. Kaunselor juga perlu menjelaskan dalam kaunselor kelompok bahawa kaunselor dan klien hendaklah membuat satu ikatan perjanjian yang menentukan perkara tertentu. Kaunselor juga memerlukan satu role atau garis panduan mengikut kehendak dan matlamat dalam terapi. Antaranya ialah yang pertama, campur tangan hendaklah dibuat apabila perlu saja. Yang kedua ialah kaunselor perlu menyedari bahawa individu itu mempunyai kecenderungan semula jadi ke arah kesihatan jasmani dan jiwa. Yang ketiga ialah kaunselor perlu berusaha sebaik mungkin untuk memberi rawatan. Yang keempat ialah kaunselor juga dituntut untuk melihat dan menjaga kepentingan dirinya sendiri. Itu saja daripada saya. Okey, yang seterusnya kelebihan, kekurangan dan kritikan. Okey, kelebihan tentang terapi transaksional ini ialah yang pertama, membolehkan kaunselor merawat pelbagai jenis masalah. Yang kedua, penekanan terhadap proses perubahan klien. Yang ketiga, berkelebihan dalam pandangan optimis dan realistik manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan kemahiran. Manakala kekurangannya, terdapat dua kekurangan, iaitu kebanyakan istilah yang digunakan pakai dalam teori ini membingungkan klien. Dan yang kedua, mengintegrasikan beberapa pendekatan yang berbeza. Okey, seterusnya kita terus kepada latar belakang isu yang kumpulan kami pilih, iaitu isu rumah tangga. Okey, isu ini dikaitkan dengan krisis yang melanda di antara pasangan suami isteri yang telah berkahwin. Okey, yang kedua, isu rumah tangga ini akan menyebabkan anak-anak terabai sehingga menyebabkan mereka mengalami tekanan sejak kecil lagi. Dan perkara ini, jika kita tidak mengambil pendekatan untuk mengurangkan kes, maka anak-anak yang terlibat dengan masalah rumah tangga ini akan menjadi depres, menjadi tekanan yang tinggi walaupun mereka masih lagi kanak-kanak. Okey, yang ketiga, rumah tangga yang bahagia adalah bersandarkan sebuah prinsip saling menjaga dan mengambil berat antara satu sama lain. Maksudnya di sini, rumah tangga ini adalah perkara yang sangat-sangat membahagiakan siapa-siapa yang berkahwin. Jadi kita sebagai suami isteri perlu menjaga prinsip saling menjaga dan mengambil berat agar tidak berlakunya perpecahan, lebih-lebih teruk lagi berlakunya perceraian, dan itu amat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang terakhir tentang latar belakang isu rumah tangga ini ialah setiap pasangan perlulah bijak dalam menguruskan hal-hal rumah tangga. Okey, di sini setiap pasangan itu perlu jika ada masalah, duduk berbincang. Jangan mengambil keputusan yang terburu-buru. Selagi kita boleh selesaikan secara baik, kita selesaikan secara baik. Jika tiada jalan lain ataupun jalan yang buntu, kita proceed dah kepada perceraian yang kata apa, kalau boleh kita mengelakkanlah daripada berlakunya perceraian. Yang ketiga ini, faktor agama juga memainkan peranan penting kerana kekurangan pengetahuan dan pendidikan yang melatar belakangkan keagamaan serta terperangkap dalam kehidupan budaya dan sosial yang liar. Maksudnya sini, agama juga memainkan peranan yang penting. Okey, jika kehidupan rumah tangga seseorang itu tidak ada
maksudnya kurang didikan agama, kurang dalam hal-hal agama di dalam rumah tangga tersebut, maka dia menyukakan dia akan sedikit sebanyak memberi impak, memberi faktor kepada berlakunya perpecahan, perceraian dan isu kegulutan rumah tangga. Kerana contohnya, sebagai contoh, jika suami yang telah berkahwin, jika kita tidak didik dengan agama, hal-hal agama di rumah tangga kita, maka syaitan-syaitan di sekeliling akan menghasut kita untuk berlakunya curang dan sebagainya. Okey, dan yang terakhir, campur tangan keluarga boleh dibagikan kepada dua, iaitu kebaikan dan sebaliknya. Maksudnya di sini campur tangan keluarga ini campur tangan luar seperti ibu mertua. Okey, perkara sebegini kita perlu bijak, suami dan isteri perlu bijak. Kita tidak boleh ikut pandangan daripada orang luar, dan kalanya kita nak ikut juga, kita perlu menyiasat, kita perlu berbincang antara satu sama lain supaya keputusan yang kita buat itu adalah bertepatan dengan situasi kita. Jadi itu sahajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini saya ingin kongsikan mengenai kaedah penyelesaian masalah berdasarkan ego start masing-masing. Ego start mempunyai 3 kategori. Yang pertama, ego start kanak-kanak. Yang kedua, ego start ibu bapa. Yang ketiga, ego start dewasa. Ketiga-tiga ego start ini mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Antara ciri-ciri ego start kanak-kanak ialah: yang pertama, mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, bersifat emosi. Yang ketiga, dasar-dasar positif dan negatif. Misalnya, di sini, apabila kanak-kanak yang sedang kelaparan, mereka menunjukkan reaksi tangisan untuk memberitahu ibu bapa mereka yang mereka sedang kelaparan. Di sini, kanak-kanak menggunakan start ego yang bersifat emosi. Okey, seterusnya, start ego ibu bapa. Ciri-cirinya yang pertama ialah berdasarkan pengalaman lepas. Yang kedua, berbentuk bimbingan dan nasihat. Yang ketiga, bersifat prihatin dan mengambil berat. Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman lepas, ibu bapa yang mengalami trauma dalam kemalangan semasa waktu kecil, mereka akan mendidik anaknya supaya sentiasa mengikut peraturan yang telah ditetapkan di atas jalan raya, dan mereka akan mendidik anaknya untuk menjaga keselamatan semasa berada di atas jalan raya. Jelasnya di sini, daripada pengalaman yang dilalui oleh ibu bapa tersebut, mereka menggunakan bimbingan dan nasihat kepada anak-anak mereka untuk lebih menjaga keselamatan diri semasa berada di atas jalan raya, untuk mengelakkan kemalangan yang berlaku yang terjadi kepadanya semasa waktu kecil. Okey, dan yang ketiga, start ego dewasa. Ciri-cirinya yang pertama, tidak dipengaruhi emosi. Yang kedua, berdasarkan fakta dan berbentuk kematangan. Sebagai contoh, tidak dipengaruhi emosi. Apabila seseorang dewasa berhadapan dengan masalah, kaedah penyelesaian bagi golongan dewasa ini lebih fokus kepada
kepada fakta dan punca permasalahan yang dihadapi, dan mereka tidak dipengaruhi oleh sebarang emosi sedih atau emosi belas kasihan terhadap tindakan yang akan diambil oleh untuk membuat keputusan tersebut. Okey. Seterusnya, saya ingin kongsikan kaedah-kaedah penyelesaian masalah. Kaedah-kaedah penyelesaian masalah ada 3. Maafkan saya. Kaedah penyelesaian masalah ada 5. Yang pertama, pendekatan fizikal. Yang kedua, pendekatan abstrak. Yang ketiga, pendekatan saintifik. Yang keempat, pendekatan kritis dan logik. Dan yang kelima, pendekatan pengalaman lepas. Kaedah penyelesaian ini bergantung kepada stat ego yang ditunjukkan oleh seseorang individu mengikut peringkat umur. Sebagai contoh, seperti yang anda lihat, berdasarkan graf bar, kaedah penyelesaian masalah berdasarkan kategori ego stat. Kategori fizikal, kanak-kanak berada paling tinggi dan diikuti oleh ibu bapa. Dan yang ketiga, golongan stat ego dewasa. Hal ini kerana kanak-kanak, graf menunjukkan bar paling tinggi disebabkan oleh kanak-kanak lebih menggunakan fizikal dalam menyelesaikan masalah. Fizikal melalui macam pembelajaran atau emosi yang ditujukan kepada ibu bapa terhadap situasi kaedah penyelesaian. Dan yang kedua, kaedah penyelesaian berdasarkan abstrak. Yang pertama, berada paling tinggi dewasa. Yang kedua, stat ego ibu bapa. Dan yang ketiga, stat ego kanak-kanak. Seterusnya, kaedah penyelesaian saintifik. Graf bar paling tinggi adalah graf stat ego ibu bapa. Yang kedua, stat ego kanak-kanak. Dan yang ketiga, stat ego dewasa. Dan graf bar yang keempat, kritis, kaedah penyelesaian kritis dan logik. Yang pertama, graf bar menunjukkan paling tinggi adalah dewasa. Yang kedua, ibu bapa. Dan yang ketiga, kanak-kanak. Dan yang terakhir, graf bar pendekatan penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman lepas. Yang paling tinggi adalah ibu bapa, yang kedua dewasa, dan yang ketiga kanak-kanak. Sebagai contoh, pengalaman lepas, kanak-kanak berada yang paling rendah. Ini disebabkan oleh kanak-kanak yang baru mula proses pembesaran. Mereka tidak mempunyai pengalaman yang luas dalam isu-isu semasa atau isu-isu sebelumnya. Dari situ, mereka tidak dapat membuat perbandingan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Hal ini disebabkan oleh umur usia kanak-kanak itu yang tidak matang dan muda, menyebabkan kekurangan dalam pengalaman
dalam pengalaman kehidupannya. Okey. Dari situ sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di akhir kata saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang memberikan tunjuk ajar kepada saya. Lebih-lebih lagi Azman. Akhir kata daripada saya, stay at home, kita jaga kita. Itu je lah. Okay, sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.